Untuk kali ini saya nak tunjukkan kepada kamu dalam solution simplex method dan kesamaan dengan graphical method. Okey. Ini adalah contoh soalan graphical method yang telah kita selesaikan dalam kelas yang sebelum ini. Kamu boleh refer kepada video linear programming graphical method example 5. Alright. Okey, dalam video tersebut saya ada terangkan kepada kamu solution menggunakan graphical method. Alright. Okey, dalam graphical method kita dapat jawapan di sini. Okey, kita terus go through. Jawapan akhir kita adalah RM75. Alright, di sini. Okey, jawapan akhir kita adalah RM75 dan kita punya X kita refer kepada circuit type A dan Y circuit type B. Alright. Okey, sekarang saya nak tunjukkan solution menggunakan simplex method. Okey. Saya nak tunjukkan macam mana dia boleh dapat dua jawapan yang sama. Okey, solution graphical method dan simplex method tetapi result dia sama. Okey, dengan erti kata lain, bila kamu ada problem statement, kamu selesaikan menggunakan graphical method ataupun simplex method, dia tetap memberi jawapan yang sama. Itu yang saya nak tunjukkan kepada kamu. Alright. So kalau kelas yang sebelum ni saya dah tunjukkan menggunakan kaedah graphical method dan ini adalah jawapannya. Okey, sekarang saya nak tunjukkan kepada kamu menggunakan kaedah simplex method. Okey. Kita akan menggunakan kaedah simplex method. Kita akan refer kepada example 5, problem statement yang sama. Okey, di mana kita ketahui maksimum. Okay, maximize dia adalah P equal to 5x plus 15y and then subject to constraint dia. Okay, 30x tambah 15y less than or equal 300, 15x plus 20y less than or equal 200 and then 10x plus 30y less than or equal 150. Okay, so ni adalah dia punya summarize dia. Okey, yang telah kita keluarkan daripada problem statement dekat atas ni. Okey, based on this summarize, kita akan solvekan menggunakan simplex method. Alright, okay, so kita go through kepada step yang pertama. Step yang pertama seperti biasa kita akan convert inequality to equality dan kita tambahkan slide variable kita. Alright, okay, so kita go through yang pertama. Okay, yang pertama di sini kita masukkan kita masukkan select variable. Okay, untuk objective function ni kamu kena movekan kepada sebelah. Alright, so dia akan jadi equal to 0. That means is P. Okay, kali ni kita akan pakai P. Okay, kalau yang kelas yang sebelum ni kita pakai Z. Okay, itu adalah notation sahaja. So kita boleh guna apa-apa objek. Okay, apa-apa objek. Right, so P minus 5x. So nampak variable dia xy 5x minus 15y equal to 0. Right? Equal to 0. Okay, next 30x plus 15y equal to 300. Okay. Next 15x plus 20y equal to 100. Okay, lastly 10x plus 30y equal to 150. Right. Okay, so kita dah convert kepada inequality and then kita kena tambahkan select variable. Okay, select variable kita apa? S1, S2, S3. So kita tambah kat mana? Kita tambah dekat setiap constraint kita. Okay, constraint yang pertama S1, constraint yang kedua S2 dan constraint yang ketiga S3. Alright?
Okay, so ini adalah step yang pertama. Okay, kita go through pula step yang kedua. Okay, step yang kedua, kita create an initial simplex table to solve the problem. Kita masukkan dahulu dalam table kita dia punya value kita. Alright, saya kecilkan skala dia supaya kita nampak. Nampak tak? Okay, so jauh So saya besarkan skala kita. Alright, supaya kita nak lebih jelas lah. Alright, so kita masukkan sahaja value dia di sini. Okay, yang pertama kita labelkan dahulu A, B, C and D. Alright, so yang ke atas ni kita labelkan ini adalah A, B, C and D. Alright. Next, kita masukkan dalam table. Okay, bila ayat dia initial simplex table, maksudnya kita masukkan value dia. Okay, masukkan coefficient kita di dalam first table kita. Alright, so kita masukkan value dia. P kita 1, X negatif 5, negatif 15. Okay, 0, 0, 0, 0. Okay, B 0. Okay, 30. 15, 1, 0, dan B kita adalah 300 di sini. C kita adalah 0, 0, 15, 20, 0, 1, 0 and then 200. Okay, lastly 0, 10, 30. Okay, 30, 0, 0, 1. Okay, so value dia adalah 150. Okay, so kita dah masukkan dalam kita punya first table kita. Okay, perkara yang pertama seperti biasa kita cari dahulu pivot column. Okay, pivot column saya repeat again. Kita ambil nilai negatif. Okay, ambil nilai negatif yang paling kecil. Okay, nilai negatif yang paling kecil. Okay, so you tengok kat sini. Nilai negatif, negatif 5, negatif 15. Okay, kita akan refer kepada A Kita refer pada A sebab A ni adalah objective function kita. Okay, objective function kita. Alright. Okay, so negatif 5 dengan negatif 15, of course lah nilai yang paling kecil adalah negatif 15. Okay, sila highlight dekat kolom Y. Okay, kolom Y. Kamu boleh highlight dekat situ supaya kita lebih mudah lah. Alright, next kita akan tentukan dahulu basic variable dahulu. Okay, basic variable saya kata ambil apa? Ambil nilai 1. Okay, tengok rule nilai 1 dia adalah P. Tengok rule nilai 1 dia adalah S1. Tengok rule nilai 1 dia adalah S2. Tengok rule nilai basic variable dia adalah S3. Okay, selepas kamu tentukan basic variable, kita akan cari ratio dia. Okay, ratio dia adalah B dibahagikan dengan pivot column. So ni B. B kita adalah 0 dibahagikan dengan pivot column negatif 15. So of course lah 0. Okay, 0 kelas. Okay, yang kedua 300 dibahagikan dengan 15. Okay, tekan saja kalkulator. Kamu akan dapat 20. And then 200 dibahagikan dengan 20. So kamu akan dapat 10. Dan yang terakhir 150 dibahagikan dengan 30. So kamu akan dapat 5. Alright, you dah dapatkan ratio, kita akan cari pivot rule. Pivot rule ni apa dia? Pivot rule ni adalah ambil nilai positif. Okey, ambil nilai positif yang paling kecil. Okey, yang paling kecil. Okey, so kita tengok nilai positif yang paling kecil adalah 5. Sila highlight dekat row D. Okey, row D ni. Okey, row D ni sila highlight dan labelkan ya. Okay, labelkan
Alright. Okay, next. Kita ambil apa? Kita tengok intersection. Dia dah circle dah kat sini. Dia dah tolong circle dah untuk kamu. So, ini adalah pivot cell. Okay, pivot cell adalah intersection between pivot column and pivot row. Okay, so itu adalah pivot cell kita. Okay, so kita akan go through kepada step yang seterusnya. Okay, step yang seterusnya dia kata apa? Step yang ketiga, use elementary row operation. Kita menggunakan Gauss. Okay, Gauss-Jordan elimination to obtain improved solution. Okay, so kita akan menggunakan kaedah Gaussian. Alright. So kaedah Gaussian seperti yang kita tahu, kita dah tahu pivot cell kita di sini pada Y. So pivot cell kita kita kena convertkan, kita kena jadikan dia satu, yang lain kosong. Okay, yang lain bernilai kosong. Okay, so kita labelkan dahulu. Okay, kita punya role A, B, C dan D. Okay, kita labelkan dia dahulu. Alright, next. Next, kita tengok target kita pada role D. Okay, role D adalah pivot role. Okay, pivot role kita tahu nilai dekat sini 300. Sorry, 30. Okay, 30, jadi kita kena jadikan satu. So bahagikan dengan diri dia. 1/30 darabkan dengan D. Alright, so you darabkan keseluruhan role D ni. Kosong darab dengan 1/30, of course lah kosong. 1/30 darab dengan 10, kamu akan dapat 1/3. Biarkan value dia dalam keadaan fraction, tak apa. Okay, 1/30 darab 30 dapat 1. 1/30 darab kosong, kosong, kosong. So di sini kamu akan dapat 1/30. Okay, dan B ni kamu akan dapat 5. Alright, so kamu akan dapat 5 di sini. Okay, so bila you dah dapat 5 di situ, kita akan solvekan solution yang lain ni menggunakan base D. Okay, kita akan pakai base D di sini. Okay, base D. Base D, and then yang lain kita akan pakai operation masing-masing lah. So ni adalah A, ni adalah B dan ni adalah C. Okay, so operation kita seperti biasa addition. Okay, so addition, addition, addition. Lebih mudah kamu faham. Alright, so kita go through one by one. Okay, one by one. Kita tahu D kita mesti value dia 1. Okay, D ni mesti value dia 1. D, A kita berapa? You tengok data asal. Data asal kita adalah negatif 15. Okay, bila value kita data asal kita negatif 15, so formula kita automatically 15. Okay, 15 kat sini. Alright. Okay, so keluarkan kalkulator kita. Okay, keluarkan kalkulator kita di sini. Kita create formula di kalkulator. 15 alpha D tambah alpha A. Tekan calculate. Okay, dia keluar D question mark. D kita pakai yang kali hijau. D kosong. Okay, dan A kita 1. So kamu akan dapat jawapan di sini adalah 1. Alright. Next, calculate again. D 1/3. Okay, biarkan dia dalam keadaan fraction 1/3 dan A dia adalah negatif 5. Okay, negatif 5. So dia akan bagi jawapan kosong. Okay, kosong di situ. Alright, next. Next, calculate again. D kali hijau ya kelas 1. A kita adalah negatif 15. Okay, dapat tak jawapan kita kosong? Okay, so nampak jawapan kita kosong kali hijau di sini. So betul kita punya calculation. Okay, calculate again. D kosong, A kosong. Tak payah nak pening, kita terus jawapan D kosong. Ni pun kosong, D kosong, A kosong. Of course lah jawapan dia kosong. Okay, calculate again. D 1/30. 1/30.
sama dengan A kita kosong. Kamu akan dapat jawapan 1/2 di sini. Alright, 1/2. Calculate again. Calculate again. D5 dan A kosong. Okey, apakah jawapan kita? 75. Right? 75. Okey, next kita calculate pula yang roll B. Roll B kita tengok data asal dia adalah 15 di sini. Okey, bila data asal dia 15, so formula kita akan berubah menjadi negatif 15. Alright? Okey, so seperti biasa kita calculate. Okey, kita calculate. Sebelum kita calculate, kita tengok ada tak value yang kosong-kosong, senang kita trace. D kosong, B kosong. Of course lah kosong kat sini. Okey, sini kosong, itu ada value. Okey, D kosong, B di sini kosong. So of course kosong. Okey, so kita dah boleh minimizekan kita punya calculation. Alright. So create formula di calculator. Okey, negatif 15, okey, alpha D, okey, tambah alpha B. Okey, tekan calculate. Okey, D kosong, dah dapat jawapan sini kosong. Okey, D 1/3. 1/3 sama dengan B berapa di sini? B 30. B 30. So dapat jawapan di sini 25. Okey, 25. Okey, 25 di sini. Alright, 25. Kita calculate again. Calculate D kosong. Okey, dan B kita 15. Dapat tak jawapan kita kosong? Okey. Sorry. Calculate again. Okay, calculate again. D kita 1. Okay, dan B kita adalah 15. Okay, B kita 15. So, kosong. Okay, so dapat kosong kat sini Okay, calculate again. D kita kosong, color hijau. Dan B kita color biru atas ni 1. Okay, B kita 1 ya. Dia tak keluar pula value dia. So, jawapan kita adalah 1. Okay, 1 di sini. Okay, calculate again. Calculate again. Kosong tak perlu. Okay, 1/30. 1/30. Okay, sama dengan B kita berapa? B kita kosong. Okay, B kita kosong. So, you akan dapat jawapan negatif setengah. Okay, negatif setengah. Okay, calculate again. Calculate again. D kita 5. Dan B kita adalah 300. So, dia akan dapat jawapan 225. Okay, jawapan kita 225. Alright, 225. Okay, next. Kita tengok C. C kita berapa jawab kat sini? Nilai dia adalah 20. Kita nak jadikan kosong. Kosong value di sini 20. So formula kita mestilah negatif 20. Okay, formula kita negatif 20. Right, negatif 20. Okay, create formula di calculator. Okay, negatif 20 alpha D tambah alpha C. Okay, calculate. Okay, calculate D. Okay, kita tengok D kosong. So C dia pun kosong. Of course lah jawapan kat sini kosong. Okay, jawapan kat sini kosong. So kita trace terus. Kita tulis terus jawapan kita. Okay, next. Calculate again. D 1/3. Okay, kita calculate 1/3. Okay, C kita adalah 15. Okay, C kita 15. So kamu akan dapat jawapan dalam bentuk fraction. Kita tukar balik shift fraction. So 25/3. Okay, tuliskan jawapan dalam bentuk fraction pun tak apa.
Okey, lebih mudah. Okey, kita calculate again. Betul tak jawapan C kita kat sini kosong. Okey, D sama dengan 1 dan C kita 20. Okey, C kita 20. So of course dapat kosong. So tepatlah. Okey, D kosong, C kosong. So sini kosong lah. Terus tulis jawapan. Okey, calculate again data yang seterusnya. D kosong. Okey, dan C kita 1. So jawapan dia 1 di sini. Okay, next. Calculate again. D 1/30 sama dengan C kosong. So jawapan dia negatif 2/3. Negatif 2/3. Okay, calculate again. Yang terakhir, calculate D 5 dan C kita adalah 200. Okay, so jawapan kita adalah 100. Okay, so kita dah complete dah kat sini. Okay, kita dah complete dekat sini. Alright, so kita tengok role A kita. Okay, kita tengok role A kita ni sebab apa? Sebab role A kita ni adalah objective function. Ada tak value negatif? Tiada ya. So tiada value negatif and then kita stop. Alright, kita stop here dan kita dapatkan jawapan akhir kita. Okay, jawapan akhir kita akan berada di kolom belakang ni. Okay, jawapan akhir kita berada di kolom belakang ini. Alright, so kita cari dahulu basic variable kita. Okay, yang pertama basic variable kita adalah P. Basic variable kita yang kedua adalah S1. Basic variable kita yang ketiga S2. Dan basic variable kita yang keempat adalah Y. Alright, so you nampak kat sini So kita boleh tulis jawapan akhir kita. Okay, maximum profit pada di sinilah. Okay, maximum profit kita. Okay, so maximum profit kita RM75. Okay, sebab soalan dia nak dalam ringgit. Okay, and then value X dengan Y kita. Okay, so kita tengok sini. Value X kita tak ada kan? Okay, jawapan kita kat sini adalah X kosong, Y 5 and then kita ada S1 225. Okay, tempat terhad. Okay, kita tengok kat sini. S1. Saya mention kat atas ni lah. S1 225, S2 100 dan S3 adalah kosong. Sebab apa? Tak ada dalam ni. Okay, so kita tengok value dia, maximum profit kita adalah RM75 kat sini, atas ni. Dan dia cari value X. X kita berapa? X kita kosong dan Y kita adalah 5. Okay, Y kita adalah 5. Alright, so ini adalah solution kita. Sama tak dengan kaedah graphical method? Okay, kita tengok balik nota graphical method kita. Okay, ini adalah nota graphical method kita graphical method kita yang sebelum ini. Nampak jawapan dia RM75 dan kita ambil value di sini. Okay, pada table ni. Okay, so X sama dengan kosong dan Y sama dengan 5. Alright, so saya nak tunjukkan kepada kamu kita menyelesaikan menggunakan graphical method ataupun simplex method, dia akan beri jawapan yang sama. Okay, cuma graphical method kita tak boleh selesaikan sekiranya variable tu ada 3 dan lebih. Kita tak boleh selesaikan. Tapi dalam simplex method kita boleh selesaikan. Okey kelas, saya harap kamu faham perkaitan di antara linear programming, kita menyelesaikan menggunakan graphical method. Okey, ini yang contoh menggunakan kaedah graphical method yang sebelum ini dan juga menggunakan simplex method. Okey, di mana jawapan yang diberikan adalah sama.